Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan 4.5 iaitu tentang asid nukleik. Okey, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, protein, karbohidrat, lipid dan sebagainya. Jadi hari ini teacher nak sentuh tentang asid nukleik. So seperti biasa, apakah SP yang perlu awak capai? Yang pertama, menyenaraikan unsur. Ingat, okey, apakah unsur asid nukleik? Yang kedua, boleh menerangkan struktur nukleotida. Maka kamu kena faham bahawasanya nukleotida tu terdiri daripada adanya base nitrogen, gula ribosa ataupun deoksiribosa dan juga fosfat. Kemudian, kamu boleh menghuraikan struktur polinukleotida, sama ada ianya DNA ataupun RNA. Dan yang keempat, boleh mewajarkan kepentingan asid nukleik dalam sel sebagai pembawa maklumat pewarisan dan juga tentang penghasilan protein. And then last sekali, asid nukleik kamu perlu tahu memerihalkan pembentukan kromosom daripada DNA dan juga protein. Okey, kalau kita tengok dahulu, kita observe dahulu. Okey, yang pertama. Okey, kita kena tahu daripada rajah ni kamu pandang dahulu ini adanya RNA. Yang kedua adanya DNA. Apa maksud DNA? DNA deoksiribonukleik acid. Manakala RNA adalah ribose sugar. Okey, maksud dia RNA adalah suatu jujukan tunggal. Okey, kita tengok dekat sini yang terlibat adalah gula ribosa. Dia ada 5 ikatan. So C5. Okey, dia ada 5 ikatan dan gula ribosa ni nanti dia akan attach pada fosfat, and then G ni adalah apa? Dia adalah base bernitrogen. Okey. Ini yang dalam kotak merah ini adalah satu unit nukleotida. Okey. Kemudian kita tengok pula daripada satu jujukan RNA, apabila ia digabungkan, diikat dengan ikatan hidrogen, dia akan membentuk DNA. Bila sebut pada DNA, tengok lukisan. Ini ribosa mucung dia ke atas. Ni ribosa dia mucung ikut bawah. Okey, dan dekat sini base bernitrogen, kalau kamu tengok adanya TA, adanya GC. Nanti form 5 kamu akan belajar dengan detail, tapi teacher suka guna aku takut cinta gila. Maksud dia adenina, pasangan dia adalah tiamina, sitosina, pasangannya guanina. Kalau berlaku perubahan pasangan, dia akan menyebabkan mutasi. Mutasi akan menyebabkan kecacatan. Nanti form 5 kita akan belajar dengan lebih detail. So, unsur dalam asid nukleik, SP yang pertama yang perlu kamu tahu, asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer. Polimer ni kan jujukan kan? Yang terdiri daripada monomernya adalah nukleotida. Okey, seperti yang kita dah belajar, karbohidrat monomernya adalah glukosa. Protein monomernya adalah asid amino. Manakala asid nukleik monomernya adalah nukleotida. Dan unsur bagi nukleotida adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Con ataupun karbon, hidrogen, oksigen dan juga fosforus. Okey? Con dan juga COF. Kalau protein pun sama kan? Protein, con, COF, COS, sulfur satu lagi kan? Okey, struktur nukleotida iaitu SP yang kedua. Setiap nukleotida terdiri, ingat, dia mesti ada 3 komponen. Yang pertama, fosfat. Yang kedua, gula pentosa iaitu gula 5 karbon dan juga base bernitrogen. Kalau satu nukleotida kita lukis, okey, ini adalah gula pentosa. Dia cabang yang pertama, dia akan bersambung dengan kumpulan fosfat. And then cabang yang kedua, dia akan bersambung dengan base bernitrogen. Base bernitrogen tadilah sama ada adenina,
Ataupun dia letakkan dekat sini. Ni pasangan dia. Tiamina, aku takut. Okay, boleh? So, base bernitrogen terdiri daripada dua jenis purina dan pirimidina. Iaitu kalau purina, dia adalah adenina dan juga guanina. Okay, aku takut cinta gila. So, yang ni adenina dengan guanina, dia merupakan kumpulan purina bagi base bernitrogen. Manakala T dengan C, sitosina dan juga timina, dan ada satu lagi sebenarnya urasil, ini adalah merupakan pirimidina. Okey, kesemua komponen ini digabungkan melalui proses kondensasi. Okey, apa maksud kondensasi? Nak gabung mesti perlukan molekul air. Hidrolisis nak urai. Okey. So sekarang kita tengok, ni adalah contoh base bernitrogen iaitu timin, tiamina, sitosin, adenin dan juga guanin. Ni adalah base bernitrogen. Apabila dekat tengah ni, kalau kita tengok G, yang ni hijau, G dengan C. Aku takut cinta gila. Yes, pasangan yang betul. T dengan A. Yes, juga pasangan yang betul. Okey, dekat sini satu line ini adalah merupakan RNA. Namun begitu, bila berpasangan, ada dua RNA, dua dah jadi double kan? Maka dia akan bentuk DNA. Deoksiribonukleik acid. Okey, kalau kita tengok, DNA ini apabila ia berpilin, nampak ia berpilin helix lah. Dia akan membentuk, diikat oleh histon, dia akan membentuk kromosom. Nanti dalam bab 6 kita akan belajar kromosom ni membawa maklumat genetik. Macam mana dia bawa maklumat genetik? Kerana dia bawa pasangan base bernitrogen. So dalam badan kita ada berapa kromosom? Kalau bagi yang normal, dalam satu sel ada 46 bilangan kromosom. Membawa alel dengan maklumat genetik yang berbeza. Sebab tu kita tak sama dengan orang sebelah. Okey, dua jenis asid nukleik iaitu kita ada DNA dan juga RNA. DNA terdiri daripada double kan? Dua rantaian. Maknanya rantaian berbenang polinukleotida yang berpintal dalam arah, tengok, dalam arah bertentangan. Sebab tu tadi teacher lukis, kalau satu RNA dia macam ni, pasangan dia mesti pada arah bertentangan. Maksud dia mucung dia punya deoksiribonukleik tu, tapi cikgu guna salah ni. Sepatutnya dia mesti macam ni dengan pasangan base bernitrogen. So ni tak kat bawah lah. Okey, dia akan membentuk suatu struktur yang dinamakan helix ganda 2. Okey, terdapat protein histon dalam molekul DNA yang menyebabkan rantai DNA menjadi lebih pendek kerana bergulung di histon. Tadi histon tadi kan, maksud dia akan menyebabkan helix ganda 2 tu bergulung dan jadi pendek. Sebab tu kita nampak dalam mikroskop cahaya ianya jadi kromosom sahaja. Sedangkan kalau zoomkan dia, barulah kita nampak base bernitrogen dan so on lah. So ini paling penting, DNA mengandungi maklumat genetik. Kumpulan base bernitrogen berpadanan dan diikat oleh ikatan hidrogen. Dekat gambar rajah tadi dah jelas, diikat oleh ikatan hidrogen. So base bernitrogen adalah dengan pasangan dia, aku takut cinta gila. Yang ni cikgu dah terangkan. So kita pergi kepada RNA pula. DNA adalah jujukan antara dua RNA. Teacher dah terangkan pun tadi. Maksud dia RNA ni adalah rantaian berbenang tunggal polinukleotida yang lebih pendek daripada DNA. Jadi base bernitrogen bagi RNA adalah, ni beza. Adenina, guanina, sitosina dan juga urasil. Yang ni aku takut cinta gila kan dalam tu. Tetapi untuk T ni dia tukar menjadi aku apa? U tu apa? Aku urasil, cinta gila.
Maksudnya timina, sitosina dengan guanina, timina dalam DNA digantikan oleh urasil dalam RNA. So fungsi dia, RNA ni, fungsinya adalah menyalin maklumat daripada DNA dalam nukleus. Okay, DNA kan duduk dalam nukleus kan? Dan dia hantar ke ribosom. So ribosom dapat maklumat untuk sintesis protein melalui RNA lah. Okey, dan RNA pula ada beberapa jenis, iaitu 3 jenis utama, satu RNA pengutus, messenger, mRNA, RNA ribosomal, rRNA, dan juga RNA pemindah, transfer, tRNA. So ketiga-tiga RNA ini terlibat dalam proses sintesis protein. So RNA akan dijumpai satu dalam nukleus mainly sebab dia nak copy DNA. Dalam sitoplasma, maksudnya dia keluar daripada nukleus, berada dalam sitoplasma pun ada RNA dan dia akan hantar ke mana? Ke ribosom. Ribosom tu untuk ribosom dapatkan maklumat dan bolehlah sintesis protein. Kemudian kita pergi pula kepada kepentingan asid nukleik dalam sel. Okey, DNA, kenapa ia penting? Ia membawa maklumat pewarisan untuk menentukan ciri organisma. Contoh kita, ciri ketinggian. Mak ayah dua-dua tinggi, kita rendah. Adakah kita anak angkat? So itu adalah ciri ketinggian. Okey, mungkin kita membawa maklumat yang resesif. Okey, kumpulan darah. Mak ayah O, tiba-tiba kita A. Yang tu memang anak angkat lah. Tapi kalau ayah mak A kita O, tu tak. Mungkin kita anak kandung sebenar lah. Okey, so dari segi warna bunga pun macam tu juga. So DNA ni dia mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen. Yang tadilah yang teacher cerita tadi. Aku takut cinta gila. Tujuan dia untuk sintesis polipeptida. Polipeptida ni adalah polimer yang akan membentuk protein. So, kod genetik mengandungi satu siri urutan 3 base. Okey? Urutan 3 base yang akan menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesis. So, kalau kita tengok dekat sini, ni adalah transcription bagi DNA. Okey, TA. Kalau mRNA dia A. Okey, dia akan bentuk asid amino MET. Ini awak tak perlulah detailkan. Maksud dia at least awak tahu apabila susunan base bernitrogen berbeza, maka ia akan menghasilkan asid amino yang berbeza. Okey, itulah yang membawa kepada genetik. So, uji minda 13, teacher pun dah bagi jawapan dekat sini. Yang manakah betul dalam molekul DNA? Okey, aku gila salah. Okey, aku takut yes. Gila tak boleh. C pun tak boleh. So, mesti pasangan dia A, T, C, G. Okey. Last untuk ni, pembentukan kromosom daripada daripada DNA huruf besar ni. Okey, kromosom terbina daripada rantaian polinukleotida DNA yang berpintal tadi. Dengan protein yang kita panggil sebagai histone. Macam histone ni kalau teacher andaikan macam plasticine ke, double-sided ke, yang menyebabkan benda tu kita packkan dia tu jadi kecil dan membentuk kromosom. So, tapi histone ni dia tak bawa maklumat genetik. Yang bawa maklumat genetik adalah DNA. So, molekul DNA dengan protein histone membentuk nukleosom. So, ia berpintal membentuk kromosom. Okay, kalau tengok dekat rajah ini adalah suatu sel. Dalam sel ni dia zoomkan kepada nukleus. Dalam nukleus ni adanya kromosom. Dan dia buka rantaian kromosom tadi. Ni nampak tak histone? Inilah histone. Okay, histone. So, kalau kita tengok dekat sini, dia dah bentuk pun, dia buka jadi DNA lah. Dan daripada DNA ni, kita tengoklah. Ini adalah kumpulan fosfat, gula pentosa. Ini adalah fosfat dan ini adalah base bernitrogen. Dan pasangan dia, satu jujukan RNA yang lain. So, dibentuklah suatu DNA. Rajah ni kena betul-betul faham. Barulah awak faham tentang genetik. Okey, uji minda 14. Tandakan right bagi pernyataan yang benar tentang kedua-dua DNA dan RNA. So, ini soalan aras analisis. Kalau kedua-dua mempunyai gula pentosa, yes.
terdapat dalam nukleus? Tak. Sebab apa? RNA dia terdapat dalam dalam nukleus. Kemudian dia juga terdapat dalam sitoplasma dan yang ketiga ianya juga terdapat dalam ribosom. Namun DNA satu-satunya berada dalam nukleus. Membentuk helix ganda 2 pun tak, sebab hanya DNA helix ganda 2. And then last sekali terdiri daripada nukleotida. Yes. Okey, itu saja. Assalamualaikum.